Saya tengok perkataan leadership ni. Ni peringkat besok ni bila adik-adik, anak-anak ni membesar, dia akan ingat program leadership yang dia lalui. Saya pun lalui juga dulu macam ni lah. Yang last leadership ialah saya dijemput oleh kerajaan UK, British UK Foreign Office. Dia pilih 16 orang seluruh dunia untuk pergi program International Leadership Program di bawah Foreign Office UK. Jadi saya dipilih daripada Malaysia, saya 16 lagi 15 negara-negara yang lain, Australia, macam-macam lah. Dalam program itu, yang tu kerajaan UK yang buat. Dalam program tu istimewa. Dia jemput saya sampai sana, dia bagi first class kapal terbang. Sampai sana sediakan BMW seorang sebiji, pegawai dan semua. Dan kemudian kami 16 orang ni dibagi duduk penempatan program di hotel yang paling baik, duduk di rumah Prime Minister nombor 10 di London, daripada pagi sampai petang. Kemudian boleh masuk duduk di Istana Queen, Buckingham Palace, Queen. Yang lain mesyuarat dengan menteri-menteri, duduk dengan menteri. Ada lagi gambar saya dengan Boris Johnson, sekarang jadi Prime Minister UK. Dan dalam program tu orang semua introduce dia ni timbalan Gubernur Ukraine, yang ini interview diri dia sebagai ahli parlimen, MP Australia, ada daripada Austria, daripada macam. Bila mari peringkat saya susah, saya kena introduce I'm Mufti. Jadi saya nak kena elaborate pula what Mufti is. Mufti itu apa? So nak kena cerita Mufti, the duty of Mufti, the role of Mufti in our state or country. Banyak benda. Tapi leadership lah. Dia cerita yang tu, dia deal. Itu dia orang punya peringkat antarabangsa, kerajaan-kerajaan besar. Saya juga pernah mendapat program yang sama, jemputan daripada White House, Amerika. Tapi saya tak pergi masa tu sebab musim bulan puasa. Dan banyak jugalah leadership ni orang selalu buat. Tapi saya nak cerita, sebelum saya nak cerita leadership ni, saya nak cerita kita dulu. Dengar cerita saya ni, anak-anak ni. Di dalam hidup ni, kita mungkin ada leadership, pengalaman, keupayaan, kepandaian bercakap, berucap, kepimpinan. Tapi hakikatnya yang menentukan kejayaan hidup kita akhirnya di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya jumpa ramai juga kawan-kawan yang dahulu di sekolah nombor 1, pegang banyak jawatan. Tapi bila masa berjalan 20 tahun, saya tengok jumpa semula, bukan saya kata tak bagus, tapi dia taklah menjadi seperti mana yang kita agak masa kita kecil dulu. Dengar apa yang saya, ingat apa yang saya sebut ni. Nanti apabila masa datang ke hadapan, mungkin ia tidak jadi seperti itu. Maka kita tidak boleh hanya bergantung dengan kepandaian kita saja. Bahkan kita tak boleh bersama sekali bergantung dengan kebijaksanaan kita. Kerana itu hanya sebab musabab saja yang akan menjadikan kita berjaya pada masa depan ialah apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu setiap hari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah memberikan kekuatan masa depan, menjadikan kita orang yang berguna, bermanfaat, dan dapat menjadi hamba-hambanya yang saleh. Kalau kita menjadi hamba Allah yang saleh, kita jadi apa pun tak apa. Tapi kalau kita tak jadi saleh, kita jadi apa pun jadi masalah. Sekurang-kurangnya kita dengan Allah, mudah-mudahan kita satakunu
satajudini insyaallahu minas salihin, kan kita baca kan dalam Al-Qasas, kan Syekh di Madian tu pada kata Nabi Musa, engkau akan dapati aku ini insya-Allah di kalangan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Jadi itu dahulu yang mesti kita minta pada Allah pada masa hadapan.